Okay, hello semua. Okay, sekarang sudah 2 minit dah pas dah. Okay, sekarang kita akan mulakan program kita pada hari ini. Okay, selamat datang kepada semua adik-adik semua kepada program kita. Nama saya ialah Brian. Adik-adik semua boleh panggil saya Abang Brian. Dan hari ini program kita bertajuk Ungka Si Tarzan Yang Penyayang. Dan program kita akan ada 3 section kepada program kita. Kita akan bermula dengan sesi cerita yang akan diadakan oleh Kakak Bam. Seterusnya kita akan masuk kepada sesi origami daripada Kakak Nisha dari Ecocentric Transitions. Lepas tu kita akan ada sesi soal jawab. Okay? Jadi kalau adik-adik ada apa-apa soalan yang adik ingin bertanya, boleh tanya pada sesi tersebut. Okey, sebelum kita bermula, saya ingin memberitahu beberapa peraturan yang kita harus mengikuti semasa di program ini. Okey? Okey, yang pertama, tolong memastikan yang mikrofon anda dimatikan supaya semasa kakak-kakak kita tengah bercerita dan beritahu program mereka, okey, supaya suara-suara anda tidak mengganggu mereka semasa mereka tengah berkongsi. Okey, tetapi jika mereka bertanya soalan, anda adik-adik semua boleh menghidupkan mic adik-adik dan menjawab soalan tersebut. Okey. Yang kedua, kalau adik-adik ada apa-apa soalan yang adik-adik ingin bertanya, adik-adik boleh tulis soalan tu di dalam chat, di dalam Google Meet ni, atau adik-adik boleh tunggu lepas kita sudah bermula sesi soal jawab, adik-adik boleh menghidupkan mic adik dan bertanya soalan adik di sana. Okey? Kalau ada sesiapa yang tengah menonton program kita secara online di Facebook atau YouTube, adik-adik boleh komen soalan adik-adik di sana dan salah seorang daripada kumpulan kita akan membaca soalan itu nanti. Okay. Alright, dengan tidak membazir lagi masa, saya akan memberikan masa ini kepada Bam untuk memulakan sesi cerita. Okay, terima kasih. Okay, Bam. Terima kasih Abang Brian. Hai adik-adik, nama saya Kak Bam. Siapa ni? Adik Irni Isa. Pernah masuk hutan tak adik Irni Isa? Terkejut dia kita sebut nama dia. Pernah masuk hutan? Okey. Malu Okey. Jadi kita start lah dengan kita punya cerita pada hari ini ya. Cerita daripada hutan yang bertajuk Sekejap kita yang bertajuk mana cerita? Oh. Sekejap sorry. Ya. Cerita kita yang bertajuk Biarkan Hutan Menyanyi Semula. Okey, nak tanya, ada tak sesiapa di sini yang mempunyai ibu dan ayah yang sangat suka menyanyi di rumah? Macam ni. Suka sangat berkaraoke. Ataupun bila adik-adik masih kecil, mak ayah korang memang suka menyanyi untuk korang. Ataupun adik ni jenis yang tak boleh tidur tanpa mendengar nyanyian daripada ibu dan ayah. Yang nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star. Baru adik boleh tidur. Kan?
Okay, sekarang saya perkenalkan kita punya watak utama iaitu Dexter. Okay. Oh, what is that? Sekejap ya. Wih. Um, okay, sorry. Bentar. Okay. Ini dia. Okay. Inilah Dexter. Dexter adalah seekor anak unka yang sangat comel dan setiap hari di rumah Dexter adalah hari yang untuk berkaraoke setiap hari. Dia berkaraoke lagu dia macam ni. Mak dan ayah Dexter sangat suka menyanyi. Ni ayah Dexter, ni mak Dexter. Bayangkan, dengar lagu tu, mak ayah korang yang nyanyi sangat kuat sehingga jiran-jiran tetangga boleh mendengar nyanyian mereka. Kalau saya jadi Dexter, kalau Kak Bam jadi Dexter, Kak Bam pun rasa sangat malu. Okay, adik-adik pula macam mana? Adakah adik rasa malu atau adik rasa bangga dengan mak ayah adik yang menyanyi? Okey. Kalau adik ada rasa seperti yang Dexter rasa, macam rasa sakit hati, malu kan? Tapi mungkin adik suka melakukan satu aktiviti yang Dexter sangat suka lakukan. Tahu tak? Apa aktiviti tu? Ya, dia dipanggil bergayut. Adik-adik pernah pergi tak ke taman permainan, jumpa monkey bar macam ni? Okay? Lepas tu, di monkey bar ni kita berayun dari satu tiang ke satu tiang ke satu tiang yang lain. Itulah dipanggil bergayut. Okay? Seluruh rumah Dexter macam ni penuh dengan aktiviti bergayut. Tiang, pokok, semua tempat untuk bergayut. Apa yang Dexter suka hanyalah bermain dan dia suka bermain dengan mak ayah dia, adik-beradik dia. Dia sangat suka bergayut bersama-sama mereka. Suka bergusti, main gigit-gigit, dia sangat suka semua permainan unka yang menyeronokkan. Selepas aktiviti bermain macam ni, mereka akan mula lepas main je diorang nyanyi pula. Aduh, Dexter pun pening cakap. Tapi nak buat macam mana? Memang itulah aktiviti mereka setiap hari di dalam hutan. Mereka akan menyanyikan bermacam-macam jenis lagu. Setiap lagu mempunyai makna yang sangat berbeza. Ada lagu yang mereka menyanyi ketika mereka gembira. Ada lagu yang mereka nyanyi untuk memberitahu kepada unka lain, "Hey, ini rumah saya." Tu maksud lagu dia. Lepas tu, ada juga lagu yang mereka nyanyikan ketika mereka berasa sangat takut atau bimbang. Dan Dexter tidak pernah mendengar nyanyian yang takut dan bimbang tersebut. Okay. Pada suatu hari, jauh di dalam hutan hujan di Malaysia, keluarga unka menyambut hari baru dengan pemandangan yang indah dan udara yang sangat segar. Tengok ayah unka membelai anaknya dan isterinya dengan penuh kasih sayang untuk menunjukkan betapa dia cinta kepada keluarga kecilnya. Selepas puas dengan belayan ayah,
Dexter pun bergayut melalui pokok dan mula bermain dengan adik-beradiknya yang lain. Di bawah lantai hutan ada sesuatu yang bergerak. Dexter dan ibu bapanya tinggal di pokok yang sangat tinggi. Tanah hutan sangat jauh di bawah. Terasa seperti dunia lain. Nampak tak? Gelap. Yang di atas adalah sangat cerah. Keadaan cerah dan ceria di atas pokok, tetapi gelap dan menakutkan di bawah. Di bawah tanah yang gelap, bawah pokok, ada beberapa makhluk datang menghampiri mereka. Mereka sangat besar. Yang terbesar adalah 4 kali lebih daripada ukuran badan ayah Dexter. Itu sangat besar. Dexter dan keluarganya mungkin berada sangat tinggi di atas pokok, tetapi suara nyanyian mereka dapat didengar hingga ke tanah. Dan makhluk-makhluk tersebut mendengar nyanyian mereka. Ha ha ha. Makhluk yang terbesar melihat sesuatu di atas dan dia tahu dia telah dapat mengesan mangsanya. Ha ha ha. Siapa tahu apa makhluk yang menakutkan tadi? Tahu tak? Okay, mereka mempunyai 2 kaki seperti unta. Mereka juga mempunyai 2 lengan yang panjang seperti unta. Ya, mereka adalah seperti adik-adik dan juga Kak Bam. Mereka adalah manusia. Tetapi manusia ini membawa senjata. Mereka adalah orang jahat. Tidak seperti adik-adik dan Kak Bam. Orang-orang ini ingin menyakiti keluarga Dexter. Dan mereka ingin menculik Dexter. Tetapi ayah Dexter mendengarnya dan dia mengeluarkan suara amaran unta. Dia melihat manusia yang sangat besar di bawah. Dan dia melihat manusia ini memasukkan peluru di dalam senapang mereka. Dexter mendengar bunyi ayahnya dan dia bingung. Apa yang sedang berlaku? Mengapa ayah begitu risau? Kenapa ayah kelihatan takut? Dexter cepat-cepat menghampiri ibunya dan juga mengeluarkan bunyi yang sama. Dexter memeluk ibunya dan dia mendengar suara ayahnya yang semakin ketakutan. Tiba-tiba bunyi ibu bapanya hilang. Dan Dexter tiba-tiba terasa badannya sangat ringan. Dia jatuh bersama ibunya. Dia terasa angin pada mukanya dan tanah semakin hampir. Dexter melihat ke atas. Rumahnya jauh di atas. Bawah ini terasa sangat gelap. Dia merasa sekeliling dan dia mendarat di atas sesuatu yang lembut. Dexter melihat di bawahnya dan ini ibu. Tetapi kenapa ibu tidak bergerak? Ibu, bangun ibu, bangun. Dexter cuba mengejutkan ibunya. Tetapi ibunya masih kaku, tidak bergerak. Dexter melihat ke tepi dan ayahnya semakin hampir. Ayah! Semakin hampir ayahnya kepada Dexter. Dan Dexter cuba pegang tangan ayahnya. Bang! Tiba-tiba ayahnya jatuh dan tidak bergerak lagi. Bayangan muncul di atas Dexter. Dia melihat ke atas. Dan itulah pertama kali dia melihat makhluk itu. Seorang manusia yang sangat besar, yang sangat tinggi. Dan manusia ini menarik badan Dexter dan meletakkannya ke dalam guni. Dexter dibawa pergi dari rumahnya.
Keluarga Dexter telah dibunuh oleh pembunuh haram. Adik-adik tahu tak apa itu pembunuh haram? Pemburu adalah orang yang jahat, penjenayah yang membunuh atau menangkap haiwan dan kemudian menjual haiwan-haiwan tersebut. Dan sekarang Dexter akan dijual sebagai haiwan peliharaan kepada orang seperti adik-adik dan Kak Bam. Kepada adik-adik yang ada Facebook atau Instagram, kadang-kadang adik ternampak ada orang jual haiwan seperti ini. Dan ini adalah muka Dexter. Apa yang berlaku kepada haiwan-haiwan itu telah berlaku juga adalah sama seperti apa yang telah berlaku kepada Dexter. Jadi sekarang Dexter yang berada dalam ketakutan dan sendirian di tangan pemburu haram, dia tidak pernah melihat manusia sebelum ini mahupun bangunan atau kereta. Setiap perkara di dunia manusia telah menakutkan Dexter kerana Dexter tidak faham lebuh raya, truk besar, laju dan bising. Kemudian, pemburu haram membawa Dexter ke sebuah rumah di Kuala Lumpur. Mereka memasukkan Dexter ke dalam sangkar yang kecil bersama beberapa anak ungka yang lain. Dexter tidak boleh bergerak. Tengok Dexter. Dia dah peluk badan dia sendiri. Dia kesakitan dan baunya sangat busuk. Dan Dexter sudah tidak boleh mendengar nyanyian ibu dan ayahnya. Pemburu haram ini mengambil gambar Dexter dan dalam beberapa hari seseorang datang membeli Dexter. Dexter diletakkan di dalam sebuah kotak dan dihantar menggunakan bas ke rumah Tuan Dexter yang baru. Adakah masalah Dexter telah selesai? Ataupun mungkin Dexter telah selamat sekarang? Setelah sampai ke rumah tuan barunya, dia telah bertemu seorang kanak-kanak kecil yang bernama Lily. Ini adalah rumah Dexter yang baru. Dan ini adalah Lily. Lily sangat peramah dan walaupun Dexter pada mulanya takut, tidak lama selepas itu, mereka berdua menjadi kawan yang baik. Adik-adik boleh tengok kan, dia dah mula main gusti-gusti, tarik-tarik rambut dengan Lily. Sama seperti dia main bersama ibu bapa dan adik-beradiknya. Dexter dan Lily bermain bersama, makan bersama, tidur bersama dan kadang-kadang Lily pun cuba nyanyi tau seperti ibu bapa Dexter. Dexter rasa sedikit lucu sebab nyanyian Lily ni dia sedikit sumbang, tetapi Dexter mula rasa selamat kembali kerana ada orang yang menyayanginya. Tetapi Dexter adalah ungka, adalah hidupan liar. Dan setelah beberapa ketika, kehidupan di luar hutan menjadi sedikit mencabar dan sukar. Adik-adik ingat tak, masa di dalam hutan, dia suka bergayut dalam ruang yang sangat besar. Sekarang, Dexter mula melakukan kerosakan di seluruh rumah. Di atas meja, kerusi, rak, tingkap, pintu, pagar dan jadi seperti ini. Setiap hari dia buat rumah Lily macam ni di dalam bilik, di ruang tamu. Pening ibu bapa Lily. Ibu bapa Lily memarahi Dexter dan cuba untuk mendisiplinkan Dexter. Tetapi Dexter tidak mendengar. Lama-kelamaan mereka semakin kesal dan geram dengan Dexter.
Tapi siapa yang boleh menyalahkan ibu bapa Lily? Bayangkan taufan macam ni di dalam rumah adik-adik setiap hari. Masa semakin berlalu dan Dexter semakin membesar. Dan sekarang saiz badan Dexter hampir sama dengan Lily. Mereka sangat rapat sekarang, seperti adik-beradik. Ingat tak bagaimana Dexter dan ibu bapa dia seringkali main gigit-gigit, main gusti-gusti, tarik-tarik rambut antara satu sama lain. Jadi Dexter telah mula menganggap Lily sebagai keluarga dia dan adik-beradik dia yang lain. Pada suatu hari, Lily mengajak Dexter bermain di luar rumah. Dan mereka mula berlari-lari, main kejar-kejar. Dan sekarang giliran Dexter untuk menangkap Lily. Oleh itu, Dexter mengejar Lily yang sedang ketawa kegembiraan. Dia menarik tangan Lily dan, "Saya dapat awak. Yeay!" Muka Dexter macam tu. Dia sangat gembira, kata Dexter, dan dia terus main gigit-gigit tangan Lily. Au! Sakitnya! Lily menjerit. Dexter pun bingung, apa telah berlaku? Bukankah kita tengah berseronok? Dexter tidak faham bahawa Lily tidak mempunyai bulu yang tebal untuk melindungi kulitnya. Sebelum Dexter dapat sempat memujuk Lily, ibu bapa Lily keluar dan menarik Dexter jauh daripada Lily. Dengan kasar, ayah Lily telah menghalau Dexter pergi ke sudut dinding rumah menggunakan kayu. Selepas itu, mereka memujuk Lily dan cuba menenangkan Lily. Tetapi Dexter pun ingin tenangkan Lily. Dexter sayangkan Lily. Dexter cuba pula untuk dekat dengan Lily. Tetapi ayah Lily tarik belakang Dexter dan kemudian meletakkan dia ke dalam sangkar yang kecil. Mereka meninggalkan Dexter di sangkar kecil ini selama-lamanya. Adik-adik tahu tak apa yang akan berlaku kepada Dexter? Bolehkah Dexter bertahan tinggal dalam kandang yang kecil ini setiap hari, sepanjang hari? Dexter akan berasa sedih kerana keluarga baru Dexter sudah mula melupakan dia. Adik-adik mesti faham kan perasaan Dexter bila keluarga Dexter tidak mahukan dia lagi. Dan Dexter sangat rindukan Lily. Dia tidak boleh bergerak. Dia hanya dapat melihat dinding yang sama setiap hari. Ketika sejuk di malam hari, tidak ada siapa yang peluk Dexter. Tidak ada yang menyanyi untuk Dexter. Dexter sunyi. Dan Dexter sangat sedih. Dexter bosan di dalam sangkar. Dia tidak tahu apa yang dia boleh lakukan dan harus lakukan. Lily tidak lagi datang bermain dengan Dexter. Tidak ada lagi yang memberi Dexter mainan atau makanan yang enak. Perlahan-lahan sangkar Dexter menjadi tempat yang sama seperti di rumah pemburu haram. Sangkar Dexter berkarat, berbau busuk dan badan Dexter pula semakin membesar kerana semakin meningkat usia. Semakin saiz badan Dexter besar, semakin kecil dia rasa di dalam sangkarnya. Dan apa yang Dexter boleh lakukan hanyalah memeluk dirinya sendiri seperti ini dan menggoyangkan badannya ke depan dan ke belakang. Dexter mula berasa sedih. Dia mula rindukan ibu bapanya dan keluarganya di dalam hutan. Sangkar itu sangat kecil adik-adik. Dia terpaksa duduk di atas najisnya sendiri, di atas air kencingnya sendiri. Tapi Dexter tidak mempunyai pilihan kerana dia terkurung di sangkar kecil itu. Selepas beberapa bulan, seseorang memberitahu keluarga Lily tentang kami, tentang Gibbon Conservation Society. Kami pun pergi berjumpa dengan Dexter.
Dia kelihatan begitu sedih di dalam sangkar dan dia juga kelihatan takut. Kami membawa Dexter pergi meninggalkan rumahnya dan kami membawanya ke Gibbon School atau Gibbon Rehabilitation Project. Kita tengok gambar Dexter, okay? Video Dexter. Now we are on our way to rescue Ivan and Dexter. We received a call from his owner saying that he wants to surrender his Ivan that he kept for almost 5 years. He wants Dexter to be evicted and sent to the world. Good boy, Dexter. Good boy. Stay here, okay? Stay here. Dexter sangat menyukai rumah barunya. Ruangnya besar dan dia mempunyai mainan untuk bermain. Kita tengok tempat mainan baru Dexter. Now his mini gym are ready. It's like a new home for Dexter. Been long time he's in a small cage and seeing this reaction it's like excited. He wants to explore everything. I hope Dexter can be the real Gibbon with us here in the Gibbon Rehabilitation Project, and one day he can be released back to the wild. Nampak tak betapa gembiranya Dexter di dalam gymnya yang baru, tempat main dia yang baru. Dan yang paling penting, adik-adik tahu tak? Unka-unka di sana juga menyanyi lagu yang sangat indah dan mereka menyanyi seperti ibu dan ayah Dexter. Ini adalah kawan-kawan Dexter ketika sesi latihan. Itu adalah kawan-kawan Dexter. Ada Betsy, Lola, Cantik, Bella dan yang lain-lain. Jadi bila mereka bermain, tiba-tiba Dexter terdengar mereka menyanyi. Nyanyian itu mengingatkan Dexter akan rumahnya, keluarganya. Dan dia sangat gembira. Ini adalah Dexter. Muka Dexter yang terbaru ada dekat Gibbon Rehabilitation Project. Lepas tu bila dia dengar mereka menyanyi, bibir Dexter perlahan-lahan cuba ikut mereka menyanyi. Dia macam dia pun terkejut. Dia tidak sangka sebenarnya dia pun boleh menyanyi. Lepas tu dia terus menyanyi dan suaranya sangat indah. Dia berasa teruja. Dia mempunyai ruang untuk bermain, dia mempunyai kawan-kawan dan kini Dexter hanya menyanyikan lagu-lagu yang gembira. Itu adalah nyanyian Dexter, sama seperti nyanyian ibu dan ayahnya. Itulah nyanyian Dexter. Dan suatu hari nanti
Kita harap Dexter akan menyanyi sebagai Ungka Liar sekali lagi. Terima kasih. Okey, terima kasih Bam kerana bercerita dengan kita mengenai Dexter. Okey, adik-adik tahu ke yang cerita Dexter tu merupakan cerita yang benar dan dekat Gibbon Rehabilitation Center ada seekor gibbon yang nama dia Dexter. Dan cerita Dexter itu bukan hanya cerita Dexter seorang saja, tapi ada gibbon-gibbon yang lain, ungka-ungka yang lain juga yang telah mengalami cerita yang sama di mana mereka diambil daripada hutan mereka, daripada rumah mereka. Ya. Yeah. Okey. Sekarang kita akan memulakan program sesi origami. Okey, dan saya akan menjemput Kakak Nisha untuk mengajar kita macam mana nak buat gibbon origami ungka. Okey, Kakak Nisha. Hai. Wow, so saya dengar cerita tentang Dexter, ada sedih, ada gembira. So hari ni saya nak ajar macam mana korang nak buat origami pakai kertas, buat gibbon macam Dexter juga. Tengok kepala dia putih, tangan dia putih tu saya pakai pen. Okay, so awak dah ada kertas tak? So sebenarnya bila buat origami, kertas dia berbentuk 4 segi ya. So saya buat jauh sikit, okay. Dan mungkin saiz kertas tu berbeza, tak mengapa. Dan kita akan tunjuk video. Bila awak tengok video tu, kalau rasa macam kena perlahan sikit, awak cakap stop. Okay, lepas tu kita akan berhenti sekejap untuk awak ikut. Okay? Alright, so Abang Brian boleh pasang video, Abang Brian? Okay, so kertas saya sebelah sini ada warna, sebelah sini putih je. So tak kisah kalau dua-dua side pun satu warna tak apa. Alright. So kalau rasa terlalu cepat, suruh kita orang stop, okay? Alright, ready? Go. So, pertama kali tu bila kita nak mula, letakkan kertas tu berbentuk macam serong. Biar yang bucu tu ke atas. Okay? Lepas tu kita akan lipat dari satu bucu ke bucu yang di seberang dan jadikan bentuk 3 segi. So tekan kuat-kuat biar ujung kertas tu bertemu. Okey, lepas tu pusingkan dan lipat sekali lagi untuk bila awak buka kertas nanti ada bentuk X dekat tengah-tengah kertas tu. Sekarang lipat secara memanjang, jadi awak akan dapat bentuk 4 segi. Dan buka balik dan lipat sekali lagi. Okey, abang mungkin nak pause sekejap bang bagi dia orang catch up. Okey, kalau dah boleh sambung. Sekarang ni saya akan buka balik semua lipatan-lipatan tadi. Yang tadi ni kita lipat untuk adakan landasan bila kita nak lipat lagi nanti. Sebab apa start daripada mula? Okey. Okey, sekarang bila saya buka, saya akan ambil dekat tempat memanjang tu, saya nak lipat bagi akan jadi 4 segi macam diamond. Okey, nampak macam tu? Boleh? Okey, pause kejap bang. Hilang terus. Oh, dia tak boleh pause Okey. Kena patah balik sikit ni. Okey. Sudah dapat bentuk diamond tu. Boleh patah balik sikit lagi tak, Abang Brian? Okey. So saya cuma tekan-tekan lah nak bagi dia lebih rapat. Okay, continue. Okay, sekarang saya nak lipat bentuk 3 segi. Tapi nampak kuku ibu jari saya pegang dekat bawah tu. Jadi kertas tu tak bergerak ke tempat lain.
Lepas tu saya tekan sampai habis. So saya buat yang sama di sebelah kiri. So origami ni dia sebenarnya bila dia berlipat secara simetri. Dia kedua-dua belah dia akan sama saiz, sama bentuk. So saya dah pusing kertas tu ke sebelah belakang dan saya lipat cara yang sama juga. Saya pakai dua-dua belah tangan. Jadi kalau awak rasa macam tak cukup tempat, awak kena jauh-jauh sikit daripada adik-beradik awak, okay? Alright. So sekarang dah jadi kecil, dah bentuk macam aiskrim cone kan. So sekarang ni yang segitiga dekat atas tu saya lipat ke bawah. So nampak saya tekan. Lepas tu saya pusingkan. Abang nak pause kejap tak bang? So tadi yang segi empat yang bucu kat atas tu saya lipat ke bawah. Lepas tu saya terbalikkan dan saya lipat balik sebelah sana. So ini tadi kita sekarang ni untuk kali kedua kita lipat untuk dapatkan semua garisan-garisan untuk kita nak lipat yang seterusnya. Okay, continue. Okay, sekarang kita nak buka balik 2 step. Buka yang segitiga tadi, lepas tu buka yang ke tepi. So sekarang nampak tak garisan atas tu? Saya tolak kertas tu naik atas. Lepas tu saya nak lipat bahagian ujung tu masuk ke dalam. Buat pelan-pelan je tau. Ni kakak buat 3-4 kali sebelum boleh buat video ni. So kamu boleh berlatih lah beberapa kali. Nanti awak boleh tengok video ni lagi. Boleh pause lagi. Okay, so kedua-dua tu dah dilipat masuk. Dan saya terbalikkan untuk buat bahagian belakang. Okay, so sama saya buka. Saya ikut line tengah tu. Saya lipatkan yang tepi tu dari sebelah kanan. Dan saya lipat sebelah kiri. Okey. Sekarang ni akan ada sebelah bawah tu ada macam kaki. Yang sebelah atas tu dia satu keping yang besar. Okay. Okay. Alright. So sekarang ni bahagian yang satu keping besar tu saya letak jari saya. Lepas tu saya nak lipat yang bahagian atas tu ke sebelah kiri. So saya tekan dengan kuku dan saya tarik sebelah sana. Bagi rapat ikut line tengah tu. Sekarang saya nak buat sebelah yang lain lagi. Yang sebelah kanan pula. Okay, so saya akan ulang 2 kali. Sebab saya nak make sure line tu nampak clear. Lepas tu saya tekan. Bagi dia muncul ke depan. Saya lipat ke kanan dan saya lipat ke kiri. Okay. Sekarang saya buka. Saya buka bahagian dalam tu tapi yang belakang tu masih flat. Masih lepeh. So saya buat diamond shape yang kat depan ni. Saya nak bucu tu sama dengan line dekat tengah tu. So saya tekan-tekan, kadang-kadang saya adjust juga tau. Alright, so kat situ ada line kan? Saya nak lipat naik atas bagi 2 bucu tu bertemu. Nampak tak? Tu dah jadi kepala unka kita. Terbalikkan kertas tu. Okay, so sekarang ni yang 2 keping tu dia boleh bergerakkan, dia asing. So saya nak lipat bahagian atas tu ke bawah. Ya, so ni akan jadi bahagian dahi unka kita. Yang panjang tu unka, hidung dia tak panjang kan? Tu proboscis kan? So ni kita pendekkan hidung dia sikit, kita lipat masuk dalam. So terpulang kalau awak nak, macam saya punya kertas ada hijau kat belakang kan? So saya kalau nak nampakkan hijau, lipat kertas tu ke dalam. Kalau nak nampak hijau, kalau tak nak nampak hijau, lipat ke depan. So terpulang kalau kamu ada kertas yang berwarna berbeza.
Oh, adik Irni. You dah dekat sangat sayang. I nampak you lari. Tak apa, nanti tengok balik video ni. Boleh sambung, okay? Alright, so sekarang ni kalau dah dapat muka tu, kita lipat yang kat ujung kat tepi ni. Okay, so yang atas tu kita cuma nak bentukkan kepala dia sikit. Saya pakai cubit je, pakai kuku. Okay, so tak ada ukuran yang spesifik. Saya suka tekan banyak kali jadi dia tak terbuka sendiri. Okay, so sekarang ni ujung dekat bawah tu saya lipat naik ke atas dekat mana dia nampak macam dagu dia kan. Saya lipat naik ke atas. Lepas tu saya selitkan di bawah tiga segi yang besar tu. Sekarang yang bahagian yang macam tangan atas tu saya lipat ke tengah. Saya setengahkan kelebaran bahagian atas tu. Lepas tu yang lebih tu saya letak di bawah kepala, bentuk kepala tu. So diselit di bawah bentuk kepala tu. So origami ni memang kena tekan. Kalau tak tekan, kertas dia akan terbuka. Okay, so sekarang dah nipis sikit kan? So kita akan terbalikkan dan ulang di bahagian belakang. Okay. Oh, hi Ain. Okay, dekat sini tricky sikit. Abang Brian lepas ni pause So dekat situ dia ada dua keping kan. Dia ada macam bahagian dalam dan bahagian luar. Kita nak lipat yang bahagian dalam sahaja. Yang bahagian luar tu kita biar. Okay. So Abang Brian boleh play. Lepas tu pause. Okay, so nampak tak saya cubit dekat atas, dekat bucu paling lepas tu saya lipat yang bahagian dalam. So saya pusingkan, saya buat yang sebelah satu lagi. So awak akan nampak ada dua keping bila awak nak lipat nanti. Okay, so sekarang nampak macam roket sikit kan? Muka kita ke angkasa. Alright. Okay, ni belakang, bahagian belakang ya. This is bahagian depan. So sekarang ni muka kita tangan di atas je. So now kita nak buat kaki dia. So bahagian bawah tu saya pakai kuku sebelah kiri untuk tekan di bahagian tengah dan saya pakai jari sebelah kanan untuk lipat naik ke atas. So saya buat benda yang sama di sebelah kiri. So saya tekan di tengah dan saya tolak ke atas. Sekarang ni ada nampak dua triangle, dua segitiga dekat ujung tu kan? Right. So saya pusing ke belakang dan saya nak lipat di dua penghujung tu. Saya nak bawa satu line straight kat situ. So bila saya lipat macam tu, segitiga tu akan jadi terbalik bila kita tengok dari depan. Baru nampak macam kaki. Muka punya kaki pendek daripada tangan kan Kak Bam? So nampak kecil je kaki dia. Alright, takkan muka jalan macam tu kan? Tak kan? So dia mesti ada tangan dia sebab dia nak bergayut kan? So sekarang ni kita nak lipatkan tangan dia untuk posisi bergayut. So nampak tak? Saya buat satu tangan naik ke atas, satu tangan ke bawah. So nanti bila kita lipat ni, kamu boleh agak-agaklah kamu nak tangan kiri tinggi ke tangan kanan tinggi, terpulang kepada kamu. So cara dia lipat ke depan, sengit macam tu. Lepas tu lipat line yang sama ke belakang. Lepas tu buka balik. Buka kat tengah, buka kat ketiak dia, okay? Lepas tu lipat ke bawah. Baru lipatan ni akan kejap. So tengok saya adjust kan, saya tarik sikit. Lepas tu saya tekan-tekan. So saya nak buat so tadi saya buat yang bahagian sini kan. Sekarang saya nak buat siku dia pula. So saya buat cara yang sama, kaedah yang sama. Saya lipat ke depan. Lepas tu saya lipat ke belakang. Lepas tu saya buka di tengah. Dan saya lipat ke bawah.
Ya. So dekat penghujung tu yang dekat sini ni, itu adalah tangan dia yang kat sini kan, kita punya pergelangan tangan. Yang tu saya cuma lipat sahaja ke belakang. Sebab saya nak bentuk dia macam tu. Okay, so tangan kanan pula. Lipat ke depan, lipat ke belakang. Saya buka dekat ketiak dia. So saya tolak ke bawah. Ya, so benda ni saya buat 5-6 kali sebelum saya dapat satu unka yang comel, perfect macam ni. So awak kena praktis lah kalau nak buat cantik-cantik. So saya dah lipat siku dia. Dan saya lipat gelangan tangan dia. Alright. Unka kita dah siap. So kalau kertas awak besar kecil, awak akan dapat unka besar, unka kecil. Alright. So saya sebab saya suka unka, so saya buat banyak saya letak dekat pokok. Nampak tak? Unka saya boleh bergayut dekat pokok. So awak pun bolehlah buat dekat rumah, buat unka dekat pokok sendiri. So tak payahlah beli unka dekat Facebook. Buatlah unka kertas. Alright, Abang Brian. Okay, thank you. Ain tu dapat buat tu. Good job Ain. Alright, halfway. Dia kadang buat jadi periuk kera je. Okey lah, dia jadi benda biodiversity boleh lah. Okay, thank you Kakak Nisha kerana mengajar kita untuk membuat unka. Okay, adik-adik, saya harap adik-adik semua dapat buat unka, boleh letak atas pokok-pokok di rumah adik atau dekat meja ke mana-mana, dekat belakang gambar Kakak Nisha boleh nampak unka-unka dalam pokok tu, boleh buat Yang macam ni I pakai chopstick Abang Brian. Oh, okay, yang ni. Oh ya. Pasal letak Boleh buat macam tu pun adik-adik. Ha. Okay. Okay, adik-adik. Okay. Sekejap ah. Okay, adik-adik. So, jadi hari ni kita sudah belajar banyak tentang unka-unka dan apa yang mereka buat di apa yang jadi kepada mereka melalui cerita BAM, dan kita tahu belajar macam mana nak buat unka dalam kertas supaya kita boleh ada unka di rumah tanpa menangkap unka yang liar dan bawa mereka ke rumah. Okey. Sekarang kita akan cakap sedikit, abang akan bercerita sedikit tentang kerja yang Gibbon Conservation Society buat untuk menolong unka-unka di Malaysia. Okey. Sebelum kita cakap pasal kerja yang Gibbon Conservation Society buat, okey, adik tahu ke yang dekat Malaysia ni ada 5 spesies unka? Okey? Yang ni merupakan gambar seekor unka. Okey? Unka ni nama dia unka tangan putih, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia La Gibbon atau white-handed gibbon. Okey? Cara kita mengenal pasti spesies unka ni, kita tengok tangan dia. Okey? Tangan dia dekat sini boleh nampak ada warna putih. Okey, nampak macam unka ni pakai stokin, dia pakai sarung tangan. Ya. Yeah. Okey? So yang ni merupakan salah satu gibbon yang terdapat di Malaysia. Okey? Selain itu kita juga ada unka yang ni, nama unka ni Agile Gibbon. Okey? Dalam nama tempatannya kita panggil dia wak-wak. Okey? So jadi untuk mengenal pasti spesies ini, kita tengok tangan dia juga. Okey? Tangan dia yang ni warna hitam. Tapi yang satu lagi itu yang unka tangan putih, tangan dia
putih. So spesies yang ni tak pakai stokin, tak pakai sarung tangan. Alright. Satu lagi spesies unka ialah spesies siamang. Okey, spesies siamang ni merupakan spesies gibbon yang terbesar di dunia. Okey, dan mereka kalau mereka nyanyi di hutan, bunyi suara mereka boleh didengar, adik-adik boleh dengar suara mereka sejauh 3 ke 5 kilometer. Ya, so suara mereka memang kuat. Okey. Yang tiga spesies unka ini kita boleh cari mereka. Mereka terdapat di semenanjung Malaysia. Okey. So dekat sinilah. Okey. Tapi sekarang saya akan tunjuk 2 spesies unka yang terdapat di Sabah dan Sarawak, di Borneo. Okey. Okay, yang pertama ialah Abbott's gibbon. Okey, itu nama mereka dalam bahasa Inggeris. Tapi nama tempatan mereka dipanggil sebagai empeliau atau tipiui. Okey. Dan satu lagi ialah the Northern Bornean gibbon. Okey, nama tempatannya ialah kelawat atau kalawat. Okey. Kalau adik-adik tengok dekat gambar ni ada baby unka dekat sini. Okey, dan ini mama unka. Okey, dekat hutan selalunya macam ni lah. Unka akan membawa baby unka ke mana-mana dia pergi dan baby unka akan pegang mak dia macam ni. Okey. Sekarang, okey. Saya rasa adik-adik sudah tahu dah daripada cerita Bam tadi yang unka ni boleh menyanyi. Ya, mereka pandai sangat menyanyi. Tapi adik-adik tahu ke yang spesies unka yang berlain-lain, mereka ada lagu-lagu yang lain. Okey? Sekarang abang akan mainkan satu audio nyanyian seekor spesies gibbon iaitu Eja gibbon atau wawak. Okey. Dua. Okey adik-adik, itu cara wak-wak menyanyi. Okey, sekarang kita akan dengar cara siamang menyanyi. Okey adik-adik, itulah cara siamang menyanyi. Okey, so jadi lain kali adik-adik masuk ke hutan di semenanjung Malaysia, adik-adik boleh cuba dengar untuk nyanyian ini. Kalau adik dapat dengar nyanyian ini, maksudnya ada unka di dalam hutan tersebut. Okey. Okey, adik tahu ke yang tangan gibbon lebih panjang daripada kakinya? Dan unka ni menggunakan tangan yang panjang mereka untuk berayun dan bergayut ke satu pokok ke satu pokok. Dan menggunakan tangan mereka yang panjang dan kuat ni, mereka boleh lompat selama 15 meter dari satu dahan pokok kepada satu dahan pokok. Okey? Itu sangat jauh. Kalau manusia nak lompat macam tu memang tak boleh. Ya. Yeah. Okey. Okey.
Selain daripada itu, unka merupakan primate yang terpantas di dunia. Okay, mereka boleh berayun dan bergayut macam sepantas 50 meter kilometer per hour. 55 kilometer sejam. Ya. Okay, kalau manusia nak bergerak secepat itu, kita harus guna motosikal ke kereta, tapi unka ni boleh buat boleh bergerak sepantas itu tanpa menggunakan apa-apa mesin ke apa, mereka guna tangan mereka sendiri. Memang Kecuali Tarzan, Abang Brian. Tarzan pun boleh. Tarzan boleh lah. Tarzan boleh guna buat macam unka lah sama. Ya. Okay. Okay. So jadi dalam cerita yang Kak Bam share telah bercerita cerita dengan kami tadi, Bam ada beritahu tentang keluarga Dexter, dan semua gibbon mereka selalu tinggal dalam keluarga yang kecil dan rapat. So selalunya akan ada ayah, akan ada ibu, akan ada anak-anak mereka, mungkin 2 atau 3. Kalau adik-adik tengok dekat gambar dekat tepi ni, boleh nampak ada mak dan ada 2 ekor anak, dan ayah dia adalah dekat sana tapi bukan dalam gambar ni lah. Okay. Okay, yang terakhir, unka merupakan berasal daripada keluarga mawas. Okay. Apa itu mawas? Mawas macam gorila, orangutan, ya, itu semua spesies mawas. Okay. Macam mana nak bezakan mawas dengan monyet? Okay. Mawas tak ada ekor, tetapi monyet ada ekor. Okay. Okay. So, sekarang saya akan beritahu adik-adik tentang ancaman terhadap unka yang unka-unka liar. Okay. So, unka ni mereka selalunya mereka harus tinggal di dalam pokok-pokok yang tinggi. Okay, mereka selalu tidur di pokok yang tinggi, mereka cari makan di pokok yang tinggi, tapi disebabkan kemusnahan habitat, mereka tak ada tempat tinggal dah. So rumah mereka yang di atas pokok-pokok tinggi tiada lagi. So jadi disebabkan mereka tiada tempat untuk tinggal, mereka nombor-nombor mereka di hutan sudah menurun. Okay. Selain itu, pertambahan ladang-ladang untuk pertanian juga mengimpakkan unka-unka liar, kerana unka ini mereka memerlukan hutan untuk mencari makanan mereka, tetapi disebabkan pertambahan ladang-ladang, mereka tidak dapat mencari makanan mereka untuk supaya mereka dapat cukup makanan, ya. Dan pokok-pokok yang terdapat di dalam pertanian seperti pokok kelapa sawit, unka ni tak dapat makan buah tersebut. So mereka kekurangan makanan. Okay. Okay, satu lagi ancaman kepada unka ialah perdagangan haiwan liar. Seperti yang Bam cerita tadi tentang Dexter. Dexter ditangkap untuk dijual sebagai haiwan peliharaan, dan ada unka-unka yang lain yang telah mengalami situasi yang sama, dan ini menyebabkan nombor-nombor unka di hutan menurun. Okay. Dan yang terakhir ialah memberi makanan kepada unka yang liar. Okay. Selalunya kita tengok ni, kita rasa macam ini sesuatu yang bagus kerana kita bagi makanan kepada unka-unka supaya mereka tak lapar, atau supaya mereka dapat makan. Tetapi kita tak faham yang makanan yang kita bagi mereka tu, mereka tidak boleh makan. Unka ni tak boleh makan makanan manusia. Mereka harus makan buah-buahan yang dapat di pokok-pokok yang tinggi. Dan jadi ini akan menyebabkan mereka menjadi sakit. Selain daripada itu, memberi makanan kepada mereka menyebabkan unka-unka ni menjadi lebih jinak, dan mereka akan datang lebih dekat kepada manusia. Okay? Kalau tiba-tiba dia datang kepada manusia yang tak ada makanan,
dia mungkin akan jadi ganas dan akan menggigit mereka. So ini akan ini akan menjadikan satu masalah yang akan menyebabkan manusia akan menyusahkan manusia pada masa yang akan datang. Okay. So sekarang saya akan cakap pasal tentang macam mana Gibbon Conservation Society kita membantu unka-unka di Malaysia. Okay, yang pertama kita membantu unka-unka dengan menceritakan kepada orang awam mengenai unka-unka ini dan situasi mereka di hutan, supaya apa yang kita buat, kita mengajar adik-adik, orang lain, orang dewasa, supaya mereka tahu apa yang berlaku kepada unka-unka di Malaysia. So jadi lebih orang yang tahu, lebih orang akan buat sesuatu untuk menolong unka-unka supaya nombor mereka tidak akan berjatuh lagi. Okay. Dan kedua, kita mengadakan program rehabilitasi di mana kita akan menyelamatkan unka yang disimpan di dalam kurungan dan mengajar mereka supaya menjadi gibbon yang liar dan supaya kita boleh meliarkan mereka balik. Okay. So program kita yang untuk meliarkan gibbon tersebut dipanggil Gibbon Rehabilitation Project. Okay, apa yang kita buat? Macam cerita Dexter, kita akan mencari unka yang disimpan di dalam kurungan, di dalam rumah-rumah orang. Tengok dalam gambar ni, unka ni memang nampak sedih, mereka tak tahu apa nak buat kerana kandang mereka terlalu kecil, mereka tak dapat makanan yang betul, buah-buahan dengan sayur-sayuran yang betul. Okay. Lepas kita tahu yang mereka di mana unka tersebut berada, kumpulan kita akan pergi untuk menyelamatkan unka tersebut. Yang ni gambar Dexter. Adik-adik boleh tengok muka Dexter dekat bawah ni. Okay. Selepas kita menyelamatkan unka tersebut, kita akan meletakkan unka tersebut di dalam kandang yang besar, okay, supaya mereka dapat berayun dan bergayut, dan untuk membina otot-otot mereka supaya mereka boleh bergayut di pokok-pokok yang tinggi macam mereka buat di hutan, okay. Dan dekat sini dia akan unka ini akan ada banyak tempat untuk bermain, ada tire swing, ada bambu dekat sini, dan kita juga akan memastikan mereka dapat berinteraksi dengan unka-unka yang lain. Tengok macam ni supaya mereka dapat belajar daripada satu sama lain, dan juga mereka tahu apa beza manusia dengan unka, supaya bila mereka diliarkan balik, mereka tahu spesies mana spesies mereka. Okay. So boleh tengok gambar ni, unka tengah berlatih untuk bergayut. Okay. Dan apa yang kita mahu buat dengan unka yang kita sudah selamatkan ialah untuk meliarkan mereka balik. Lepas mereka sudah melalui proses rehabilitasi, kita akan cuba meliarkan mereka balik supaya mereka boleh masuk balik ke hutan dan memulakan keluarga mereka yang tersendiri di sana, supaya di dalam hutan sentiasa ada unka yang bernyanyi. Okay. So mungkin adik-adik akan bertanya, macam mana adik dapat menolong unka-unka di Malaysia? Okay, yang pertama, adik-adik boleh memberitahu kawan-kawan adik-adik, keluarga adik-adik mengenai gibbon dan situasi mereka di Malaysia. Adik-adik boleh beritahu mereka tentang cerita Dexter. Adik-adik boleh beritahu mereka tentang macam mana nombor-nombor unka di hutan telah menurun. Adik, lebih orang yang tahu situasi unka, lebih orang yang tahu situasi unka, keadaan, kita boleh membuat sesuatu untuk unka tu, kerana
lebih orang boleh menolong Ungka. Ya. Okey. Selain daripada itu, adik-adik boleh jadi sukarelawan dengan kami, dengan dengan persatuan kami. Okey. Tetapi mungkin adik-adik sekarang terlalu muda, tapi bila adik-adik dewasa nanti boleh jadi sukarelawan dengan kami, dan kami ada banyak program yang adik-adik boleh menolong. Okey. Dan yang terakhir, adik-adik atau ibu bapa adik-adik boleh memberi sumbangan kepada persatuan kami, okey, supaya kami boleh menjaga ungka-ungka yang kita ada, supaya proses rehabilitasi mereka boleh berjalan dengan lancar. Okey. Sekarang kita ada satu program sempena Hari Christmas, di mana sesiapa yang telah memberi sumbangan kepada kami, mereka boleh memenang merchandise daripada GCS. Okay. Untuk informasi mengenai program ini, adik-adik boleh suruh ibu bapa adik-adik untuk check, untuk tengok media sosial kami, dan semua informasinya ada dekat sana. Okay. Alright, ini juga merupakan satu lagi program yang kita telah menganjurkan, iaitu Gibbon Conservation Society ingin tahu dekat mana di Malaysia terdapat ungka-ungka ini, di hutan mana. Okay? Melalui ini informasi ini kita dapat tahu macam mana untuk menyelamatkan ungka-ungka tersebut. Okay, di laman sosial kita ada informasi mengenai projek ini, adik-adik boleh tengok dekat sana. Kalau adik-adik ada apa-apa informasi mengenai Gibbon, tolong jangan memberitahu atau post dekat Facebook ke mana-mana, tetapi tolong beritahu Gibbon Conservation Society supaya kita boleh menyelamatkan ungka tersebut, dan supaya kita tidak meletakkan ungka ni dalam supaya GCS dapat menyelamatkan ungka ni. Okey. Untuk maklumat yang lebih lanjut mengenai kerja kami di GCS, adik-adik boleh check Facebook page kita dekat Gibbon Conservation Society atau Instagram page kita dekat Gibbon Conservation Society. Okey, itu saja daripada Abang Brian. Sekarang kita akan memulakan sesi soal jawab. Okey. Sekarang kalau adik-adik atau sesiapa yang sedang menonton ingin bertanya apa-apa soalan, boleh buka mic anda dan boleh menghidupkan mic anda dan bertanya soalan tersebut, dan BAM dan kumpulan kami akan cuba menjawab soalan tersebut. Okey. Terima kasih. Hai semua, saya Kakak Yuki. Tapi sebelum kita memulakan sesi soal jawab, ada tak adik-adik nak demo macam mana ungka menyanyi? Ada tak adik? Boleh je untuk menghidupkan mikrofon dan demo untuk kita semua. Nak dengar adik-adik demo macam mana ungka menyanyi. Adik Ain, nak tak? Nak cuba tak? Cepat adik Ain. Ing angkat tangan tu. Okay, adik Ain. Jika tidak ada, kita menjemput Kak Bam untuk demo macam mana sebenarnya ungka menyanyi, dan semua adik-adik boleh belajar macam mana ungka menyanyi. Kak Surina tak nak cuba ke Kak Surina ungka menyanyi? Okey, adik Ain, adik Ing, boleh tak buka mikrofon, kita sama-sama menyanyi. Cepat adik Ain. Nyanyi dengan Kak Bam. Boleh? Malu ke? Okey, kalau nak senang, sebenarnya kalau kita pergi hutan kan,
kita nak dengar Ungka menyanyi, kita guna 3 tone je untuk senang untuk nak mimik, nak ikut Ungka menyanyi. Pertama, yang kedua, yang ketiga, okey, boleh buat tak agak-agak? Alah. Okey. Ain boleh buat tak? Okey, cuba Kak Yuki pula cuba buat 3 tone. Adik-adik semua bersamalah bersama Kak Yuki. Jangan saya saja. Adik Ain menghidupkan mic, kita menyanyi bersama. Adik Ain? Ataupun Kak Yuki dengan Kak Serina. Apa? Bagi Yuki dulu. Okey, saya cuba. Okey, saya dah cuba. Adik Ain pula ataupun Kak Serina. Belum hafal. Mana satu Ain ni? Ya, Abang Ryan. Cuba Abang Ryan. Okay. Yeay. Ing. Ing. Wah, pandai. Smart lah. Ni buka mic. Buka mic. Wah, cantik. Pandainya semua. Tak dengar suara Ain. Cuba Ain. Angkat tangan Ain. Yeay, semua Pandai. pandai. Ain dah buka mic. Go Ain. 2, 3. Cuba 1, 2, 3. pandai. Okay Kak Yuki. Okey, terima kasih semua. Pandainya semua belajar macam mana Ungka menyanyi. Sekarang siapa nak tak bertanya soalan kepada Kak Bam tentang Ungka? Siapa nak tak ada soalan? Tidak apa, saya Kak Yu. boleh hidup atas tanah. Kak Bam. Ungka boleh hidup atas tanah tak? Okey, jawapan dia, Ungka dia tak boleh hidup lama di atas tanah. Sebab Ungka ni, itulah tangan dia adalah panjang. Memang dijadikan supaya dia, aktiviti dia bergayut saja. Kalau di atas tanah, sebenarnya ada bakteria di atas tanah ataupun dalam air yang bertakung boleh membunuh Ungka tu. Boleh mengakibatkan Ungka menghadapi masalah kesihatan. Jadi Ungka sesuai untuk hidup di atas pokok sahaja. Lagi ada soalan lain? Okey. Tak ada. Ungka makan apa Kak Bam? Ungka ni kita kenali sebagai haiwan omnivor. Dia makan banyak buah-buahan tetapi dia juga makan pucuk daun, dia makan daun-daun muda, dia makan serangga, dia makan telur ayam. Dia makan macam tu. Jadi dia dikenali sebagai haiwan omnivor. Ada soalan. Ya? Kak, saya nak tanya. Okey. Daun kandis Ungka makan tak? Apa? Sorry? Ungka makan semua daun ke? Tak. Dia Ungka ada makan semua daun. Ya, tak. Ungka tak makan semua daun. Dia ada dalam ada beberapa juga jenis daun yang macam pahit, yang beracun, yang dia tak boleh makan. Jadi Kalau makan ikan. Ungka tak makan Kalau ikan. makan daging. Ungka makan daging yang daging serangga lah.
Uncle tidak makan daging, dia makan buah-buahan kan dan sayur-sayur, betul kah Cik Bam? Ya, dia makan daging pun, sumber protein dia pun adalah serangga. Hmm. Ain ada nak tanya ke Ain? Okay, ke Kak Yuki ada soalan lain untuk adik-adik? Abang, Ya. Unka makan semua buah-buahan tu. Sebenarnya unka ni pun macam kita tahu, macam ada manusia yang suka makan pisang, ada manusia yang tak suka makan pisang. Ada unka sama juga macam kita, sebenarnya dia boleh makan semua buah-buahan yang manusia makan, tetapi terpulang juga sama ada dia suka atau tidak, dia punya makanan favorite atau tidak. Macam Lola tu, kita ada unka dekat kita punya Gibbon Rehabilitation Project. Lola ni dia suka buah-buahan yang merah dan bulat. Tu dia makan banyak. Kalau buah-buahan lain dia tak berapa selera makan. Unka boleh makan parut. Apa? Unka boleh mandi. Tak Mandi? Apa Ain? Tak apa dengar Ain? Unka boleh mandi tak? Oh, unka di dalam hutan dia akan mandi sendirilah. Bila dia kena hujan, dia akan mula mandi, membersihkan diri dia sendiri. Ataupun mak ayah dia tolong dia mandi. Tapi bukan mandi macam manusia tu. Pakai shower. Dia macam mandi sikit-sikit. Macam dia tak pakai sabun. Kak Bam, Ya. Kak Ya. Bam. Ya. Dexter tu mak ayah dia mati kena tembak ke kena sumpit? Dexter tu mak ayah dia mati kena tembak oleh pemburu haram. Itulah Dexter dengan kawan-kawan dia semua yang ada di Gibbon Rehabilitation Project semuanya adalah anak-anak yatim, dah tak ada mak ayah dah. Sebab semua dah kena bunuh mak ayah diorang. Kalau Kak Bam tanya soalan boleh tak? Kak Bam. Ya. Saya Yuki ada soalan dulu. Okey. Nak tanya, baby unka kan, dia perlukan beberapa tahun untuk menjadi dewasa. Oh, okey. Baby unka ni dia akan meningkat dewasa bila dia sampai umur antara 5 hingga 7 tahun. Ataupun dan baby unka juga dia akan menyusu dengan ibu dia peluk ibu dia, menyusu badan ibu dia sehingga dia berumur 2 tahun. Sama macam kita masa kita kecil-kecil kan. Jadi kita akan berada pada peluk ibu kita sampai kita umur 2 tahun. Terima kasih Kak Bang. Ada tak soalan lain? Adik Ain? Adik Ing? Unka boleh berenang tak? Unka ni dia tidak pandai berenang lah. Dia bukan macam monyet ataupun yang proboscis monkey tu. Unka dia bukan seorang perenang yang baik. Itulah dia memang tinggal di bahagian yang atas pokok. Okay, Kak Bam pula tanya soalan ya. Boleh tak? Adik rasa kenapa Dexter menggigit Lily tadi dalam cerita tadi? Sebab masa dia mak dan ayah dia hidup, dia main menggigit. Ya, betul. Jadi adakah Dexter yang bersalah masa dia menggigit Lily tadi dalam cerita tadi? Tak bang. Tak kan? Sebab Dexter cuma nak bermain cara hidupan dia main kan. Dia memang main kasar macam tu. Jadi itu bukan salah Dexter kan? Tu ada soalan tak Kak Yuki? Kalau tak Kak Bam ada soalan ni. Kak Bam tanyalah. Kak Bam tanya.
Okay. Kalau macam ni kita jalan-jalan pergi hutan, tiba-tiba kita ternampak ada ungka liar, patut tak kita bagi makanan kita dengan ungka liar tu? Kita kongsi makanan. Tidak boleh. Ya, betul. Kita tak boleh kongsi makanan sebab macam Abang Brian cakap tadi, makanan manusia ni dia punya kandungan bahan-bahan dalam tu tidak sesuai untuk hidupan liar dan boleh menjejaskan kesihatan hidupan liar sekiranya kita bagi dia orang makan. Okey, ni soalan satu lagi. Sekiranya adik-adik macam jalan-jalan lah kan, pergi rumah saudara mara atau kawan-kawan, tiba-tiba adik nampak ada orang bela ungka sebagai haiwan peliharaan. Apa adik-adik patut buat? Lapor sama perhilitan. Pandai lah adik Caca Aisyah ni. Mesti makan multivitamin yang cukup ni. Sel-sel otak memang sangat berhubung. Pandai, betul. Okay, Kak Yuki ada soalan lain? Abang, Ya, Abang, saya ada soalan. okay. Ungka makan ikan. Ungka dia tak pergi ke... Ungka makan ikan. Tak, ungka dia tak makan ikan sebab ungka kan dia tinggal dekat hutan, dia tak pergi ke laut. Jadi dia tak makan ikan. Kak Abah, saya ada soalan. Ha? Apa tu? Dia makan carrot dengan tomato tak? Ungka mungkin dia makan carrot dengan tomato, tetapi kalau terlalu banyak pun boleh, sebab carrot dengan tomato ni kan tak ada dekat hutan kita, atas pokok. Jadi mungkin dia boleh makan sikit-sikit je, dia tak boleh makan banyak sangat benda tu. Terima kasih Kak Bam. Saya lagi ada satu soalan terakhir Boleh. dari saya. Adakah Mama Ungka mengajar baby Ungka untuk menyanyi macam Kak Bam mengajar kita tadi? Ya, betul. Mak Ungka dengan ayah Ungka mengajar anaknya untuk menyanyi. Sebenarnya pada tahun yang pertama, Mak Ungka ni dia ajar anak dia untuk makan sikit-sikit, menyanyi. Lepas tu pada tahun kedua dia pergi peluk ayah dia pula. Tahun pertama dia lebih banyak memeluk ibu dia. Lepas tu pada umur dia 2 tahun dia lebih banyak memeluk ayah dia kerana ayah dia akan ajar dia untuk cari makan, untuk bergusti. Main gusti ni sebenarnya bagus untuk mereka belajar mempertahankan diri mereka apabila mereka diserang musuh ataupun ketika mereka nak mempertahankan rumah mereka. Terima kasih Kak Bam. Ada lagi tak soalan daripada adik-adik ataupun Kak Serina? Abang, soalan. Ungka Apa? Tak ada dah. Okay? saya ada soalan. Tangan kanan. Kenapa dengan tangan kanan? I got question. Saya ada soalan. Ya. Apa? Yang makan buah makan buah yang merah, yang bulat tu nama dia apa? Oh, yang suka makan buah warna merah tu, yang bulat tu nama dia Lola. Lola makan buah apple. Dia suka makan apple. Tapi tak boleh banyak sangat juga sebab dekat hutan tak ada buah apple kan. I ada soalan Kak Bam. Ya. I tengok bila Ungka tu dalam video tadi tu kan, dia bergayut, laju je dia boleh dari satu pokok ke satu pokok. Ada tak haiwan lain yang lagi laju daripada Ungka? Untuk pengetahuan semua, Kak Nisha dengan adik-adik semua, ungka adalah haiwan yang terpantas di atas pokok yang cuma boleh mengalahkan mamalia yang terpantas di atas pokok. Yang cuma boleh mengalahkan ungka ni adalah kelawar saja. Tapi kelawar pun dia kan terbang. Kalau tak ada mamalia lain yang boleh kalahkan kepantasan ungka di atas pokok. Wah, terror Ungka. Itulah dia dipanggil sebagai Raja Bergayut. Ungka boleh makan nasi tak?
Ungka dia tak ada nasi di dalam hutan adik Ain. Itulah. Dia kebanyakan dia makan buah saja di dalam hutan. Baik, betul adik-adik ni semua. Tukar bertanya. Nanti panggil Kak Bam pergi sekolah adik-adik, maukah? Nak tak? Nanti habis je COVID ni kita boleh buat aktiviti di sekolah-sekolah lagi. Boleh buat kuis, boleh buat berlakon atas pentas. Ataupun camping. Ya, ataupun buat perkemahan. Mau tak adik-adik? Siapa mau angkat tangan? Kita pergi sekolah adik-adik. Saya ada soalan. Ya, tanya. Apa? Ya. Tak dengar lah. Boleh suruh, mungkin boleh suruh ayah atau ibu tolong type dekat chat box. Kenapa? Dexter suka. Apa tu? Dia tak dengar dah. Nanti adik-adik kalau ada banyak lagi soalan atau nak tengok ungka-ungka lain yang ada di Gibbon Rehabilitation Project ataupun nak tengok storytelling yang lain, adik-adik boleh juga tengok di Facebook atau Instagram kami di Gibbon Conservation Society. Boleh tengok kat sana. Kak Bam. Ya. Apa Ain? Ada orang belum ke tak? Memang ada orang berlungka. Tapi sekarang ni kita tak jumpa lagi. Kalau adik Ain ada nampak orang berlungka, mungkin adik Ain boleh bagi tahu Kak Bam. Boleh message Kak Bam nanti. Okay? Tak pernah tengok orang bela, tapi yang pernah tengok monyet je. Itu pun bela monyet pun tak boleh adik Ain. Dia adalah satu kesalahan. Sebab monyet kan dia biasa main dekat kawasan yang besar, yang luas. Tiba-tiba kita letak di dalam kandang yang kecil. Jadi apa yang monyet tu Dexter rasa duduk dalam kandang kecil, monyet tu pun akan rasa juga. Kak Bam, Ya. saya boleh orang bela. Tak dengar. Boleh minta ibu atau ayah type tak soalan tu dalam chat box? Kak Bam, Ya. ungka tak boleh duduk atas tanah. Ungka dia tak boleh duduk lama atas tanah sebab ada bakteria dekat tanah tu yang boleh mengakibatkan masalah kesihatan kepada ungka. Dia boleh buatkan ungka tu sakit dan lama-lama dia boleh mengakibatkan kematian pada ungka. Itulah dia tak boleh duduk lama atas tanah atau atas air yang bertakung. Kalau monyet duduk atas tanah, Kalau monyet yang ada ekor, dia boleh duduk atas tanah. Ingat tak Abang Brian cakap tadi, ungka adalah mawas dan dia tidak berekor dan ungka tinggal di atas pokok. Kalau monyet yang ada ekor tu, dia boleh juga duduk, dia boleh tinggal atas tanah atau berjalan atas tanah. Itu beza dia. Yang ada ekor dengan tak ada ekor. Kalau ungka, dia adalah mawas. Keluarga mawas. Okey, terima kasih Kak Bam untuk menjawab semua soalan kami.
Okay, sekarang kita akan ada sesi bergambar. So, saya menjemput semua orang untuk membuka kamera dan saya akan tangkap gambar semua. Tak ada dah gambar. Ain, mana Ain? Adik Ain, Kak Serena, Ing dah balik dah. Adik Ain. Okey. Ain, mana Ain? Okey, Ain, cuba macam ni. Okay. Senyum semua. Okey. Kak Serena. Okay, senyum. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okey. Kak Okey, Bang. adik-adik. Siapa nak tutup? Okay. Kak Bam lagi. Okey adik-adik, terima kasih semua atas masa adik-adik. Kevin Brian. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih semua kerana datang untuk tengok program kita hari ini. Okay, sebelum kita tutup, Kakak Nisha ingin beritahu sedikit tentang ini. So, saya akan pass masa kepada dia. Kak Nisha dah Oh, dah tak ada? dia pergi tandas. Okay. Kak Nisha sebenarnya dia ada jual mainan kad tau. Kalau adik-adik nak tengok, mana tadi Abang Brian? Yang Ni kad game. Dia ada banyak jenis haiwan-haiwan dalam kad ni. Kalau adik-adik berminat, sekarang ni dia tengah buat sale. Kalau beli satu, RM110. Kalau beli 3, boleh harga dalam RM300. Jadi adik boleh main. Masa COVID ni kan tak ada banyak aktiviti. Adik-adik boleh main dekat rumah dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Okay, terima kasih Buam. Okay, so jadi itulah program kita pada hari ini. Saya harap semua orang dapat belajar banyak tentang ungka-ungka di Malaysia dan saya harap dalam program yang akan datang saya boleh nampak adik-adik lagi dan ramai orang lagi dalam program kita. Okay, itu saja. Okay, terima kasih. Terima kasih. Bye. Jaga diri semua. Bye Ain. Bye. Bye.